Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kaifa halukum? How are you? Ahlan wa salam wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang oleh Allah SWT untuk terus menikmati rezeki dan apa saja yang diberi Allah SWT. Rezeki yang paling, nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam dan iman. Kita masih tetap berada dalam Islam dan menjadi orang beriman. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, maksud saya, sentiasa di bawah perlindungan Allah SWT. Semoga kita dilindungi Allah SWT dari segala wabak, bala yang sedang melanda, terutama wabak COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa mengampuni dosa kita, dosa-dosa hari ini ataupun dosa yang akan datang, atau dosa yang telah lalu. Selamat datang ke channel saya, Alhamdulillah. Misi hari ni 2 Julai 2021, saya akan menjalankan amanah Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JPKK Bukit Tobing. Saya akan pergi ke rumah pengurusi JPKK Bukit Tobing untuk mengambil barangan bantuan, barangan dapur, barangan makanan untuk penduduk, di beberapa orang penduduk yang terpilih di sekitar Kampung Ala Kuda, sebagai melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya. InsyaAllah JPKK Bukit Tobing akan sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa penduduk di kawasan di bawah JPKK Bukit Tobing mendapat makanan yang cukup, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mengalami kesusahan. InsyaAllah JPKK Bukit Tobing akan berusaha setakat yang mampu untuk bantu penduduk di kawasan Bukit Tobing. Bagi yang belum dapat, harap bersabar, harap bersabar. Kita akan menggilirkan, kerana JPKK tidak mampu untuk menyumbang sekaligus untuk semua penduduk kawasan Bukit Tobing. Yang penting kita semua hendaklah bersyukur kepada Allah SWT kerana kita diberi nikmat Islam dan iman. Janganlah kita berebut-rebut perkara dunia ni. Walaupun perkara dunia itu memang penting, kita kena ambil, tetapi janganlah kerana sedikit habuan dunia kita berbalah, kita maki hamun, kita kata-mengata. Kadang-kadang apa yang kita kata tu kita tak tahu pun betul ke tak betul. Kadang-kadang kita ikut orang saja je. Habuan dunia tak dapat, dosa kita dapat. Jadi rugilah kita, rugi kita. InsyaAllah sabar menunggu. InsyaAllah sabar menunggu. InsyaAllah sabar menunggu dan sentiasa bersyukur. Kita akan jumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini 21 Zulkaidah bersamaan 2 Julai 2021, hari Jumaat, penghulu sekalian hari. JPKK Bukit Tobing
telah berjaya mengagihkan barang keperluan kepada seramai 35 orang penerima di Bukit Tobing dari 7 zon. Zon sekolah, zon Paya, zon Bukit Tobing, zon Kuching, zon Telaga Pinang, zon Alor Kuda dan zon Paya Kuching. Terima kasih tak terhingga kepada pengurusi JPKK Bukit Tobing yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari dana dan lain sumber untuk membolehkan JPKK mengagihkan barang keperluan kepada penduduk sekitar Bukit Tobing yang memerlukan, lebih-lebih lagi di musim lockdown ini, musim PKP 3.0. Sebenarnya usaha ini bukan untuk pada masa ini saja. Sebelum ni pun memang sudah dilakukan. Dan usaha ini usaha mengagihkan barangan dapur kepada keluarga yang memerlukan memang sudah berlaku sebelum ni. Sudah berlaku secara berterusan dan secara berkala. Tapi pada masa ini kerana rendah di luar, macam-macam lah cerita apa semua, seolah-olah JPKK ni tidak menjalankan tugas sehingga terpaksa mengangkat bendera putih dan macam-macam. Sebenarnya usaha yang dilakukan oleh JPKK ni sudah lama. Sebelum ni MPKK, sebelum ni nama lain lagi JKKK ke. Jadi JPKK ni terutama di Bukit Tobing akan meneruskan misi-misi membantu penduduk yang memerlukan. Dan mungkin ada penduduk yang belum dapat, terpaksa tunggu giliran lah, kerana tunggu ada dana dan lain-lain lah, dan bantuan. Mungkin ia dah dapat. Jadi diharap yang dapat, maknanya kita janganlah orang kata bergebu-gebu sangat. Bila kita tak dapat lagi, kita sabar tunggu sampai giliran tiba. Giliran kita tiba, insya-Allah Tuhan dah tetapkan rezeki. Jangan bimbang, jangan bimbang. Rezeki tetap ada. Bersabar, tunggu, insya-Allah tiba masa sampai. JKK Bukit Tobing tidak pernah melupakan penduduk Bukit Tobing, terutamanya penduduk yang memerlukan kepada barangan keperluan harian seperti beras, gula, gandum, minyak masak. Jadi pengurusi JPKK Bukit Tobing, Ustaz Rozi, bekerja keras untuk mencari dana, mencari sumber bantuan macam-macam supaya penduduk Bukit Tobing tidak ada yang mati kebuluran. Kita akan berusaha mati-matian. Ingat, usaha ni bukan kerana parti, usaha ni bukan kerana nama JPKK, tapi usaha ni dilakukan kerana namanya Islam, kerana kita orang Islam. Orang Islam bila faham Islam, dia akan sentiasa membantu, dia akan sentiasa memudahkan urusan orang lain, kerana segala perbuatan itu dikira amal yang baik, dan setiap amal baik itu Allah janjikan dengan pahala, dan setiap pahala itu akan dapat digunakan apabila kita berada di mahkamah Rabbul Jalil, di waktu tidak ada lagi sembarang pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bila kita faham Islam, sebenarnya ada tata cara hidup berjiran, ada tanggungjawab kita terhadap jiran. Jadi orang yang
lebih utama membantu orang susah ialah jiran dia sendiri. Jiran dia bertanggungjawab untuk membantu jiran-jiran, ahli-ahli kejiranan mereka. Tidak bolehlah jiran tidak mengambil tahu masalah jiran-jiran mereka. Ini Islam sudah ajar semua. Jadi kalau kita faham agama, tidak timbul masalah. Tidak adalah orang Islam, jiran yang mati kebuluran kerana tak boleh makan, kecuali memang itu sudah tertulis oleh Allah. Allah dah tetapkan dah macam tu. Sepatutnya tak jadi macam tu. Video musik. Kita nak viral kau dalam YouTube. Viral dalam YouTube. Orang sibuk main dia. kita viral saja. Ini pengurusi GPKK kami. Ustaz Razi. Jual motor. Jual motor untuk orang kita bank. Tak payah kat dera lah. Okey. Bermula sama dengan PKP yang pertama. Dah molek itu lah. Memang buat untuk orang konai. Boleh. Kita taruh lapangan untuk orang nak pusing-pusing kereta. Ya. Kalau tak ada orang hot juga. Betul tu. Okey, terima kasih banyak tak? Dia tengok tinggal bagi hari ni dulu senang. Esok ada mesyuarat siang malam mesyuarat. Awak jabatan. Tu sesar tau. Kalau nak minta bantuan tu sesar tau. Malang tu pun Cikgu Yusof tolong buat apa dia? Senara tu, access tu dia tolong buat. Saya tak ada erti. Jadi siang kau dia positif. Dia setakat ni 8 orang sekeluarga. Dia. Lepas tu ada lagi anak dia ada lagi, tak tahu lagi. Orang susah. Tak tahu dia kena. Apa je dia? Tengok bagai kalau Terengganu. 22. Cluster mana itu lihat. Apa jenis tu lah. Kalau daripada seorang ni daripada lori daripada Negeri Sembilan. Kalau yang dia kejap 22 orang daripada dia seorang. dia balik dia pergi surah lalu. Surah. Orang surah dia, orang surah Cikgu Yusof tu 8 orang je. Habis. Kena belaka. Kau balik pula rumah. Lepas tu anak-anak main. Tu yang jadi farah. Anak-anak tu kan. Duk main tepi rumah sama dengan jiran, anak-anak jiran. Habis kau. Ya. Tak. Kata Ustaz Okey. Waalaikumsalam tu kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhtumul lahma fa'akthiru al-maraqa fa innahu awsa'u wa ablagu lil jiran." Artinya, apabila kamu memasak daging, perbanyakkanlah kuah. Kerana cara sedemikian lebih meluas agihannya dan sampai kepada jiran.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya besar tanggungjawab kita terhadap jiran. Jadi kita sepatutnya membantu orang yang susah, orang yang memerlukan. Walaupun dia kaya, tapi pada masa dia memerlukan sangat, dia ketiadaan, maka kita kena bantu. Orang kaya berhenti tepi jalan contohnya, habis minyak, kebetulan tak ada duit dalam poket, tak boleh nak pergi beli minyak, maka kita boleh bantu dia. Kita mesti bantu dia kerana dia dalam kesusahan. Apatah lagi jiran kita, jiran kita susah. Jadi kita bantu ni bukan kerana parti politik, bukan kerana pegang jawatan JPKK, tapi bantu ini kerana kita Islam, kerana kita faham Islam. Itulah kewajipan orang Islam. Islam mengajar kita macam tu. Islam mengajar kita membantu orang yang susah, dan Allah telah menyediakan pelbagai balasan baik bagi orang yang memudahkan orang lain, orang yang membantu orang lain, orang beri makan pada orang lain. Jadi patutnya kita tahu tanggungjawab kita sebagai seorang jiran. Kita kena bantu jiran kita. Cuma kalau kita tidak mampu, kita mintalah bantuan kerajaan dan lain-lain. Kalau kita mampu, kita bantu dulu. Lebih baik kita bantu. Kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini. Ma amana bi rajulun bata sab'anan wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Maksudnya, tidak beriman seseorang yang makan kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar, sedangkan dia tahu keadaan jirannya yang lapar itu. Hadis riwayat Al-Tabarani dan Al-Bazzar daripada Anas bin Malik dengan sanad hasan. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab besar, tanggungjawab kita sebagai jiran. Jadi kalau kita faham ajaran agama, termasuk saya, insya-Allah jiran kita tidak akan susah. Kita tidak riuh rendah, kita tidak menyalahkan orang itu orang ni, tak perlu. Kita yang terdekat, kita yang menjadi jiran, kena terlebih dahulu mengambil tahu, kena membantu. Tidak kita membiarkan begitu. Kita tengok amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikata tidak sempurna iman jika kita kenyang tapi jiran-jiran kita dalam keadaan lapar. Itulah hebatnya kalau kita faham agama. Kalau kita faham agama, insya-Allah, terutama sama-sama Islam ni, orang Islam tidak akan hina kalau kita betul-betul faham agama, kita betul-betul faham Islam. Apatah lagi cerita tak cukup makan, cerita itu, cerita ini. Cuma kita kata dalam keadaan sekarang ni, janganlah menipu. Jangan menipu. Kita ada banyak benda tapi kita tipu, kata tak ada. Jangan, tak baik. Tak baik macam tu. Orang yang tukang bagi dah ada masalah, dapat 2 pahala, kena tipu. Pahala kena tipu tu dapat pahala pula. Tapi orang yang menipu, dia tanggunglah urusan dia dengan Allah SWT. Jadi ingatlah, bantulah jiran-jiran kita. Bantu jiran kita, terutama jiran kita yang beragama Islam. Kalau bukan Islam pun, kalau susah kita kena bantu, apatah lagi jika jiran kita yang beragama Islam. Jadi sebab itu kita buat apa-apa pun, kita nak tolong orang susah ni bukan kerana kita ada jawatan apa-apa, bukan kerana arti ke apa pun, tapi kerana kita Islam. Islam mengajar macam tu. Islam mengajar orang Islam ni supaya tolong-menolong, supaya berbuat kebaikan, membantu orang yang perlu dibantu, membantu orang yang susah, buat sesuatu yang baik. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa
berbuat kebaikan. Islam menyuruh kita berlumba-lumba lah, buat kebaikan. Berlumba-lumba buat kebaikan. Macam-macam cara kita boleh buat untuk melakukan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه." Riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia membuat baik kepada jirannya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, saya ada 2 orang jiran. Kepada yang mana satukah saya nak berikan hadiah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berikan kepada jiran yang paling hampir dengan pintu rumah kamu. Itulah pengajaran Islam, mengajar kita supaya kita berbuat baik dengan jiran kita, supaya kita membantu jiran kita. Jadi sebenarnya dalam masalah dalam keadaan sekarang ni yang dikata lockdown ke apa ke PKP ke, di mana dalam keadaan ramai orang tidak boleh bekerja, ramai orang jadi kurang pendapatan, ramai orang bermasalah, maka jiran-jiran yang berkemampuan, jiran-jiran yang mempunyai lebih bekalan, makanan, duit dan lain-lain, jika mereka faham akan ajaran agama ini, dia faham tentang ajaran Islam, dia faham mengenai adab-adab Islam, iaitu adab berjiran ni, maka sudah tentu tidak timbul masalah. Tidak timbul masalah tentang jiran yang kelaparan, jiran yang tak makan sampai seminggu, 2 minggu, jiran yang tak boleh itu, tak boleh ini. Sepatutnya kita kena bantu. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat, terutama diri saya sendiri, supaya marilah kita berlumba-lumba untuk membuat kebaikan, untuk membuat kebajikan, sebagaimana surah Allah SWT di dalam Al-Quran yang kita selalu baca, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah, untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan membawa kebaikan kepada kita di akhirat. Jadi hidup di dunia ni adalah tempat kita bercocok tanam, untuk kita bercocok, tempat kita bercocok tanam untuk kita menuai di akhirat. Jadi dunia inilah tempat kita mencari pahala sebanyak mungkin, mencari pahala sebanyak mungkin. Untuk dapat pahala mesti ikhlas. Jadi tidak salahlah kalau kita berbuat baik untuk mendapat pahala. Kerana untuk dapat pahala itu syaratnya kena ikhlas, kena betul-betul ikhlas. Jadi marilah kita sama-sama berbuat kebaikan, tolong menolong. Janganlah kita salah menyalah antara satu sama lain. Janganlah kita berkata begitu begini. Janganlah kita caci mencaci dalam suasana sekarang. Marilah kita sama-sama membuat kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai misi saya pada hari ini, itu melaksanakan amanah, menyampaikan barangan daripada JPKK Bukit Tobing untuk penduduk Hala Kuda yang memerlukan bantuan
sempena di musim PKP sekarang ni. Mudah-mudahan penerima akan merasa lebih senang hati, tidak stres dengan keadaan. InsyaAllah JBKK Bukit Taubain akan berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber untuk menyampaikan barangan setakat yang mampu kepada penduduk Bukit Taubain yang lain yang memerlukan bantuan segera. Mudah-mudahan segala usaha kita diterima oleh Allah SWT sebagai satu amal baik yang ikhlas. Jadi terima kasih kerana menonton channel saya, Ramli Abdullah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.